Okey, Assalamualaikum belajar-belajar. Cikgu nak sambung tajuk pelajaran kita yang kedua ini. Masuk tajuk baru iaitu tajuk janjang. Okay, selepas tajuk pengamiran, cikgu sambung dengan tajuk janjang lah. Janjang ni secara umum ni, disebabkan ni tajuk baru, cikgu harap pelajar dapat beri tumpuan dan fokus. Sebab biasanya dalam peringkat mula ni banyak konsep-konsep asas yang perlu pelajar ingat dan jangan tinggalkan. Dan secara umum menjanjang ni apa? Menjanjang ni adalah satu jujukan nombor-nombor yang mengikut peraturan yang tertentu yang telah ditetapkan. The sequence of number dia panggil, satu jujukan nombor-nombor. Secara umum ni contohnya, janjang ni boleh bagi pada dua bahagian sebenarnya. Ada dua jenis janjang. Satu janjang aritmetik, satu janjang geometri. Tapi cikgu nak pergi secara umum dulu. Ini contoh. Katalah ini 1, 3, ini satu jujukan nombor-nombor 1, 3, 5, 7, 9, 11. Kalau pelajar perhatikan nombor-nombor ni, dia ada peraturan tertentu. Maknanya pelajar boleh andai dah, boleh cari nombor yang seterusnya. Sebab dia ada peraturan dia. 1, 3, 5, 7. Maknanya setiap untuk nombor yang seterusnya kita tambah 2. 1 tambah 2, 3, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 2, 7, 7 tambah 2, 9. Mana peraturannya tambah 2 dan seterusnya. Itu peraturannya. Okey, dari segi simbol pula. Dalam janjang ni, simbol ni. Okey. Sebutan pertama, sebab simbol ni penting, pelajar kena ingat betul-betul. Sebab simbol ni kita gunakan semasa kita nak menggunakan rumus dalam tajuk janjang. Okey, sebutan pertama, simbol dia adalah kalau kita biasa kita guna T1 lah. T itu mewakili sebutan. T1 itu makna sebutan pertama. Tapi dalam rumus sebutan pertama diwakilkan dengan huruf A. Huruf A. Jadi selepas ni kalau kita kata sebutan pertama, cari sebutan pertama, dapatkan sebutan pertama, maknanya pelajar nak dapat nilai A lah tu. Yang kedua, sebutan am. Sebutan am ni adalah sebutan yang ke N. Simbol adalah TN. TN ni sebutan yang ke N. Contohnya kat sini. Tengok balik. Contoh 1, 3, 5, 7. Kalau T1 sebutan pertama, 1. Kalau kita tulis T3. T3 tu makna sebutan yang ketiga. Contoh T3. T3 ni sebutan yang ketiga. Sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga. Jadi T3 sama dengan 5. Kalau cikgu tulis T4, apa sebutan yang keempat? T4 sebutan keempat. 1, 2, 3, 4. Sebutan yang keempat adalah 7. Dan kita boleh terus cari sebutan ke 5, 6. Tapi masalah timbul bila cari sebutan yang besar lah. Sebutan yang ke 10, sebutan yang ke 15, sebutan yang ke 20. Masa tu dah kita akan gunakan rumus yang diberi nanti. Okey, seterusnya. Jadi ingat sebutan am ni TN. Kalau TN ni nak cari sebutan yang ke berapa. Seterusnya adalah AC tambah N sebutan. Sebenarnya dia panjang lagi. AC tambah N sebutan yang pertama. Simbol adalah SN. SN tu maknanya hasil tambah sebutan. Hasil tambah N sebutan yang pertama. Sebab apa perkataan pertama tu ada? Sebab bila kita cari hasil tambah, kita kena mula daripada sebutan yang pertama. Contohnya katalah cikgu tulis kita nak cari, cikgu tulis kat bawah ni S3. S3 tu apa? S3 tu maknanya hasil tambah 3 sebutan yang pertama. Kena mula pada sebutan pertama, 3 sebutan. Mana? 1, 2, 3. Jadi maknanya 1 tambah 3 tambah 5. Mana sebutan pertama tambah sebutan kedua tambah sebutan yang ketiga. Sama dengan 1 tambah 3, 4, 4 tambah 5, 9. Jadi S3 adalah 9. Contoh S5. Kalau S5 pula, hasil tambah 5 sebutan pertama. Daripada sebutan pertama sampailah sebutan yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Sebutan kelima 9. Jadi pelajar kena cari 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. 1, 2, 3, 4 sampai sebutan yang kelima 9. Jadi 1 tambah 3, 4, 9. 9 tambah 7, 16. 16 tambah 9. Jadi hasil tambah 5 sebutan pertama adalah 25.
Itu beza antara Tn dengan Sn. Ya, sebutan am dengan hasil tambah n sebutan. Okey. Seterusnya, seperti yang cikgu beritahu tadi, okey. Janjang ni kita boleh bagi pada dua bahagian. Ya, janjang. Ya. Yang pertama kita panggil janjang aritmetik, simbol dia JA. Ya, biasanya dalam soalan, kalau pelajar jumpa soalan ke dalam buku rujukan letter JA tu makna tu adalah janjang aritmetik. Ya. Yang kedua adalah janjang geometri. Okay. Janjang geometri. Apa beza dia? Tengok perbezaan dia secara ringkas saya bagi. Okay. Janjang aritmetik ni ini contoh 2, 4, 6, 8, 10. Kalau dari segi definisi dia kata beza suatu sebutan dengan sebutan sebelumnya adalah pemalar. Pemalar tu apa? Tetap nilai tepat. Beza suatu sebutan dengan sebutan sebelumnya. Kalau sebutan 4, sebutan sebelumnya apa? 2. 4 tolak 2? 2. Kalau sebutan dia 6, sebutan sebelum dia 4. 6 tolak 4, 2. Sebutan kita ambil dari 10. Sebutan sebelumnya 8. 10 tolak 8, 2. 2 tetap nilai dia 2. Mana beza satu sebutan dengan sebutan sebelumnya adalah 2. Jadi beza tu kita panggil beza sepunya. Ya? Beza sepunya. Dan simbol dia adalah D. Ya? Simbol dia adalah D. D itu adalah beza sepunya, kita panggil dia. Di mana D itu sama apa? Sebutan kedua tolak sebutan yang pertama. Samalah juga dengan sebutan yang ketiga tolak sebutan yang kedua. Itu beza sepunya bagi janjang aritmetik. Kemudian sebutan ke n, Tn, macam kita beritahu tadi lah. Tn itu apa? Sebutan yang pertama, sebutan kedua. Jadi dia ada rumus juga. Tn sama dengan macam mana kita nak sebutan ke n, sebutan am itu sama dengan A tambah n tolak 1 D. Ya, ini rumus nampak tu. A itu apa? Sebutan pertama. D itu apa? Beza sepunya. N itu apa? Bilangan sebutan. Nanti kita tengok contoh selepas ni. Ini rumus dia. Okey. Kemudian hasil tambah n sebutan yang pertama. Dia Sn. Sn sama dengan ada rumus juga. Rumusnya adalah n per 2 2a tambah n tolak 1 D. Ini rumus. Okay. Maknanya kalau kita nak cari hasil tambah 20 sebutan pertama, 30 sebutan pertama, banyaklah tu. Jadi kita boleh cepat, kita boleh ringkaskan dengan menggunakan rumus. Okay. Yang itu adalah janjang aritmetik. Okay. Tengok contoh. Tengok contoh macam mana kita nak gunakan rumus ni. Okay. So, kita tengok rumus ni. Contoh. Okay. Janjang aritmetik. Kita fokus pada janjang aritmetik dulu. Okay. Contoh. Contoh. Mana tadi ni? Okay. Ini contoh janjang aritmetik. Aku boleh buat. Okey. Okey. Janjang aritmetik. JA, okey. JA. Kita tengok contohnya. Negatif 6, 1, 8, 15. Adakah ni janjang aritmetik? Macam mana kalau pelajar nak pastikan janjang aritmetik? Pelajar akan tengok sama ada dia ada beza sepunya atau tidak. Tengok cari D dia. Sama ada D tu wujud tak? Tengok 1 tolak 6 berapa? 7. 8 tolak 1 7. Sama. Cukuplah 2 kali je. Okey. Jadi pada sini kalau kita nak cari sebutan yang ke-9, pertama sekali pelajar kena cari D dia. D sebutan kedua tolak dengan sebutan pertama. Okey, sama dengan sebutan kedua apa? 1 tolak dengan sebutan yang kedua negatif 6 dapat apa? 1 tambah 6 dapat tu 7. Pelajar kena kalau dia tak beritahu ni janjang aritmetik, pelajar kena semak. Pelajar semak pula 8 tolak 1 apa dia? Tu 7 sama. Maka tu adalah janjang aritmetik. Tak perlu kecuali dia dah beritahu. Macam soalan ni kita dah beritahu lah ini ada janjang aritmetik. Jadi tak perlu semak lah. Sebab tu cikgu terus dapat T2 tolak T1 sama dengan tu 7. A dia apa? A adalah apa tadi? A adalah sebutan yang pertama. Okay? A adalah sebutan yang pertama.
A dia adalah apa sebutan pertama? Negatif 6. Negatif 6. Jadi boleh terus, kita dah ada A dan D, kita boleh terus cari sebutan. Soalan ni sebutan yang ke 9. Macam mana rumusnya? Sebutan yang ke 9, rumus dia apa? A tambah N tolak 1 D. Gantikan A sama apa? Negatif 6. Gunakan rumus tambah N tolak 1. N dia apa? Sini N. Tn. N dia 9. Sebutan ke 9, N dia 9. 9 tolak 1 D. D dia sama dengan apa tadi? Kita dapat tadi? D dia adalah 7. Okay. D dia adalah 7. Ganti kan. Cikgu gunakan rumus ni. T9. Tn. N tu 9. A dia tadi negatif 6. Sebutan yang pertama. Tambah N tolak 1. 9 tolak 1 D. D dia sama dengan 7. Kira betul-betul. Pelajar akan dapat 9 tolak 1 8. 8 kali 7 berapa? 56. 56 tolak 6 dapat 50. Nampak tak? Jadi sebutan yang ke-9 adalah 50. Maknanya kalau pelajar terus buat negatif 6 tambah 7, 1 tambah 7 8. 8 tambah 7 15. 15 tambah 7 22. Tambah 7 tambah 7 sampai sebutan ke-9, pelajar akan dapat 50. Maknanya tak perlulah nak buat satu lambat kan. Sebab kita dah ada rumus, kita boleh gunakan rumus. Itu sebutan yang ke-9. Okey, kemudian seterusnya hasil tambah 4 sebutan yang pertama. Nak cari hasil tambah. Yang ni cikgu permudahkan lah. Cikgu buat 4 sebutan. Sebenarnya kalau nak cari hasil tambah 4 sebutan, boleh terusnya negatif 6 tambah 1, negatif 5, negatif 5 tambah 3, negatif 5, 6 tambah 1, negatif 5, negatif 5 tambah 8, 3 tambah 18, 3 tambah 15 dapat 18. Tapi cikgu nak tunjuk macam mana nak gunakan rumus. Rumus dia kata macam mana? Sn sama dengan N per 2. Tak apa, cikgu salin rumus balik. 2A tambah N tolak 1 D. Betul? Kita gantikan. Kita tambah 4 sebutan yang pertama. Mana nak cari N? 4. 4 per 2. 2A. Ambil A yang sama lah. Rujukannya sama. 16 tambah 4 tolak 1. N tolak 1. 4 tolak 1. 3. D tu 7 yang tadi tu. Kemudian cuba ringkaskan. Dapat 2 negatif 12 tambah 21. Nampak tak? Dengan 2 21 tolak 12 9. Kita dapat 18. Okay. Macam cikgu kira tadi pun kita dapat 18 juga. Kalau kita kira satu. Cuma yang ni kita nak tengok gunakan rumus. Jangan bertukar antara Tn dengan Sn. Ramai pelajar dia tertukar antara Tn. Dia tak sama dengan Sn. Tn tu apa? Tn tu sebutan kedua, sebutan ketiga, satu sebutan. Sn tu apa? Sn tu hasil tambah. Kalau tiga sebutan hasil tambah sebagainya. Okay. Kita ambil satu contoh lagi. Okay. Contoh lagi. Cari ini pecahan. Cari yang ini pelajar kalau cepat macam cikgu beritahu selama ni. Kalau kita nak cepat kita boleh gunakan kalkulator. Kita cikgu mana kita gunakan kalkulator. Terutama kita nak cari D dan sebagainya lah. Okay, cari A sebutan ke 20. Panjang ni. Jadi pertama sekali kena tentukan nilai A. A sama dengan 1 per 3. Betul? Kemudian kita nak cari D dia pula. D sama dengan sebutan pertama tolak sebutan ke 2 sama dengan 5 per 6 tolak dengan 1 per 3. 1 per 3 tu kalau cikgu sama ke menyebut dia dapat 2 per 6. Cikgu terus buat sini ya. Dia sama dengan 3 per 6. Dapat apa tu? Dapat 1 per 2. Kalau pelajar tolak 4 per 3 tolak 5 per 6 pun pelajar akan dapat 1 per 2 juga. Jadi A kita dah ada, D kita dah ada. Mudah je. D tu ingat sebutan kedua tolak sebutan pertama.
Okey, kita boleh cari, pelajar boleh terus cari sebutan yang ke-20. Panjang ni. Cuba pelajar bayangkan, kalau pelajar nak cari sebutan ke-20 secara manual, ini baru 3 sebutan. Kena buat ni setengah ni, mana kena tambah setengah, tambah setengah, tambah setengah, tambah setengah, tambah setengah sampai yang ke-20. Jadi kalau kita gunakan rumus, kita ada rumus sebutan yang ke-20 sama dengan rumus dia apa? A tambah N tolak 1 D. A kita ada tadi A 1/3 tambah N tolak 1, 20 tolak 1 kali dengan D. D kita sama dengan setengah, 1/2. Okay? Dapatlah 1/3 tambah 20 untuk 1, 19. 19 kali dengan 2, 1/2, mana dapat 19/2. Pelajar gunalah kalkulator. Cikgu pun tak bawa kalkulator ni. Tinggal. Okay. Kalau nak ringkaskan, senang je. Yang ni sama 2 tambah 19 kali dengan 3. Pelajar kira sendiri. Kita akan dapat jawapan dia sini. 27, 57. Yang ni pelajar akan dapat 2 tambah 57/6. Dapatlah 59/6. Ini kecil kan? Okey. Jadi jawapannya adalah 59/6. Pelajar faham? Sebutan yang ke-20 adalah 59/6. Terus kita dapat dengan menggunakan rumus. Tak perlulah pelajar nak cari satu-satu, tambah setengah, tambah setengah, tambah setengah, dia lambat. Jadi kita hanya gunakan rumus sebutan am, kita akan dapat sebutan yang ke-20. Maknanya ini ada sebutan pertama, kedua, ketiga, sampai sehingga sebutan yang ke-20 ni pelajar akan dapat 59/6. Garantinya. Okey, seterusnya hasil tambah 8 sebutan pertama. Ini melibatkan pecahan. Hasil tambah sebutan pertama macam biasa gunakan rumus S8. Kita terus guna rumus sama dengan rumus kat atas tadi tu. S8, tak boleh cikgu salin balik rumus. N/2 2A tambah N tolak 1 D. Jadi S8 sama dengan 8/2 2A. A berapa tadi? A 1/3 kan? 2 1/3 tambah N tolak 1. N tolak 1, 8 tolak 1, 7. D setengah. Okey. Betul-betul dapat 8/2, 4. Okey, 4. Tinggallah 2 darab 2/3 tambah 7/2. Berhati-hati dengan algebra. Tak tolonglah. Dengan 4, guna kalkulator atau nak secara manual pun boleh. 4 tambah 21/6. Boleh cross ni kalau cepat darab. 2 kali 2, 4. 3 kali 7, 1/6. Kita guna kalkulator lah. Sama dengan 4 darab dengan 25/6. Okey lah. Boleh bagi ni. Boleh bagi dapat 2, dapat 2. Bagi 2 dapat 3. Jadi kalau pelajar ringkaskan betul-betul, darab 25 kali 2 dapat 50. 50/3. Dapatlah jawapannya. Okay. Jadi ini adalah contoh macam mana. Ini adalah contoh janjang aritmetik. Janjang geometri juga tak masuk lagi. Janjang aritmetik, macam mana kita nak gunakan rumus. Yang pertama lagi adalah rumus sebutan am. Okay. Ada rumus sebutan am tadi. Okay. Tn sama dengan rumus sebutan am. Okay. Rumus sebutan am. Tn sama dengan A tambah N tolak 1 D. Dan satu lagi hasil tambah N sebutan. Hasil tambah N sebutan. Yang tadi ni lah. Gunakan Sn. Yang ni.
Ya, jadi selepas ni cikgu akan susul dengan sedikit latihan supaya pelajar mahir menggunakan rumus sebutan am dan hasil tambah sebutan bagi janjang aritmetik. Jadi pelajar cuba buat dulu. Nanti cikgu akan tunjukkan contoh macam mana nak buat penyelesaian masalah yang lebih advance lah dalam tajuk janjang aritmetik. Sekian, kita jumpa lagi selepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.